Daya kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. Tentukan komponen daya yang manakah menggerakkan objek. So, kita ada suatu objek batu besar ni ditarik oleh seorang lelaki pada sudut 25 darjah dengan magnitud daya 200 Newton. Maka kita nak leraikan daya. So, konsep dia macam ni. Kita ada 200 Newton, sudut dia 25 darjah kan. Maka nak leraikan daya sudut yang condong ni, daya yang condong ni sebenarnya adalah gabungan daya Fy, daya komponen menegak, dan gabungan daya komponen mengufuk Fx. Dia gabung balik lah. Kalau daya paduan tu kita campur Fy dengan Fx, dapatlah 200 Newton kan. Tapi leraian daya ni terbalik. Daripada yang dah campur, kita ceraikan balik, jadi dua daya. Okey. So dekat sini kita guna konsep trigonometri lah kan. Konsep trigonometri kita tu, kita ada theta, yang ni selalunya Fy, yang ni selalunya Fx, yang ni kita ada F. Maka cos sin ke tan ke. Okay, kita tengok dulu sin. Sin theta adalah opposite over hypotenuse kan. Opposite kita Fy lah, dengan theta Fy bahagi hypotenuse kita F. Maka kalau kita nak cari Fy sama dengan F darab sin theta. Kalau cos theta sama dengan adjacent bahagi hypotenuse, Fx bahagi F. Fx bahagi F. So kalau nak cari Fx, F buat macam sini, Fx sama dengan F cos theta. So ingat, bila nak guna sin, bila dia opposite, bila dia bertentangan dengan sudut. Bila nak guna cos, bila dia adjacent, bila dia bersebelahan dengan sudut. Okey, so dekat sini Fx dululah, komponen mengufuk. Fx kita ni di sebelah 25 darjah, bersebelahan dengan 25 darjah. Sebelah ingat cos. So 200 Newton darab cos 25 darjah. So 200 cos 25 181.26 Newton. Fy, okey, Fy ni macam mana? Dia ni duduk macam di bahagian yang lain kan. Susah kita nak tengok dia ni bertentangan ke, dia bersebelahan ke. Jangan risau, kita boleh lukis yang selari dengan Fy tu. Kalau kita pindahkan Fy ni duduk sebelah sini, maka kita dapati 25 kita dengan Fy ni adalah bertentangan. Bila bertentangan, ingat guna sin. So 200 sin 25 darjah. Kita akan dapat 84.252. Meter. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya ni. Masih gambar rajah yang lebih kurang sama, sudut sama, magnitud sama, cuma ni menolak lah. Tadi menarik, sekarang menolak. Okey, so kalau kita lukis, kita kena daya kita tu. Ini 200 Newton, sudut kita 25 darjah. Maka komponen mengufuk kita dengan komponen menegak. Yang ni komponen mengufuk, yang ni komponen menegak. Okey, so kita cek kita punya bersebelahan ke, bertentangan ke. Okey, so untuk Fx kita ni 25 darjah bersebelahan. So Fx bila bersebelahan cos 200 cos 25 darjah. Kita akan dapat 181.26 darjah ke kanan. Tapi kita lupa nak labelkan arah daya kan. Fx kita ni 181 ke kanan, Fy kita ke atas. Okey, Fy kita macam tadi, kalau kita lukis yang selari di sebelah sini, maka sudut dia adalah bertentangan. Bila bertentangan, opposite sin 25 darjah. Kita akan
akan dapat 84.52 Newton ke bawah. So ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas ni kita boleh wakilkan dengan positif negatif lah. So kalau dia ke kanan atau ke atas, nilai dia positif. Kalau dia ke kanan macam ni pun positif lagi kan. Tapi ke bawah ni kalau tak mau tunjuk arah ke bawah, kita boleh tulis negatif. Sama sajalah. Okey, troli akan digerakkan oleh seorang pekerja dengan kaedah menolak ataupun menarik memegang troli di atas tanah lembut. Daya yang dikenakan ke atas troli ialah 40 Newton dan sudut antara pemegang dengan satah 30 darjah. Jisim troli 20 kg. Berapakah berat troli? Yang ni formula dia W sama dengan mg. So M kita 20 kg, G kita 9.81. So 20 darab dengan 9.81, 196.2 Newton. Okey, B. Apabila troli ditolak, lukiskan gambar rajah jasad bebas troli tersebut dengan komponen mengufuk dan komponen menegak daya tolakan. Okey, so troli diwakili oleh kotak ni. Okey, troli diwakili oleh kotak ni, maka daya yang dikenakan pada sudut 30 darjah. Maka daya yang ada pada troli yang wajib ada adalah daya berat. Daya berat. Bila ada daya berat, ada daya tindak balas normal. Okey. So yang tu adalah kita punya gambar rajah jasad bebas, tapi kita tak tunjuk lagi komponen menegak dengan komponen mengufuk bagi F ni. So komponen menegak dia ke bawah. So kita boleh buat macam ni lah. Ini adalah Fy dia. Komponen menegak dia ke bawah kan. So selarikan komponen mengufuk dia ke kanan. So selarikan kita ke kanan macam ni lah. Ini adalah Fx kita. Okey. Apabila troli ditarik, lukiskan gambar rajah jasad bebas. Yang sama lah, cuma kali ni ditarik. So kita wakilkan kotak sebagai troli. Ditarik kali ni. Ditarik. Sudut masih sama 30 darjah. Berat dengan tindak balas normal. Okey, komponen mengufuk dengan komponen menegak. Mengufuk kita ke atas. Ini F. Mengufuk pula, menegak kita ke atas, mengufuk kita ke atas. Okay. Tentukan magnetik komponen daya yang menggerakkan troli tersebut bagi kedua-dua situasi. Okey. So kalau tengok situasi yang pertama ni, yang menggerakkan mestilah Fx. Kalau yang situasi kedua ni yang menggerakkan juga adalah F. So kita boleh kira Fx lah sebenarnya. Fx sama dengan, so kita kena check dia sebelah ke dia bertentangan. So Fx kita ni, Fx kita kalau tengok dekat sini, kalau kita lukis segitiga kita ni, yang selari dia duduk sebelah sini lah kan. Maka sudut 30 darjah ni adalah bersebelahan dengan Fx. Kalau yang sebelah sini pun memang confirm bersebelahan dah lah 30 darjah dengan Fx tu. So bila bersebelahan guna cos. F cos theta. F kita 40 Newton. Cos kita 30 darjah. 34.64 darjah. 4 Newton. Tentukan kaedah manakah yang terbaik untuk menggerakkan troli di atas tanah lembut. Okey, kaedah yang terbaik kita kena rujuk balik kita punya gambar rajah jasad bebas kita. Maka yang sebelah sini lah, sebab sebelah situ kita dah leraikan kan. So kita boleh ignore yang sebelah sini. Kita hanya tumpukan yang bukan kita ignore tu lah. So ada R, Fx, Fy dengan W. Untuk kes yang kita tolak,
kita punya komponen ke bawah kita ni Fy dengan W bertambah. Maksudnya banyak daya yang akan dikenakan di atas tanah lembut. Kan banyak daya yang dikenakan di atas tanah lembut, maka troli kita ni akan tenggelam atas tanah lembut. Kalau kita tengok kes yang kedua ni, kita ignorekan yang sebelah sini, tinggallah Fx saja ni, jangan lupa Fx ni jangan terpadam pula. So yang ada Fx, Fy, R dengan W. Kali ni Fy dengan R yang semua daya tertumpu ke atas. Sambil dia bergerak ke kiri kan, dia ada juga daya komponen menegak dia yang tertumpu di bahagian atas, yang lebih banyak di bahagian atas daripada bahagian bawah. Maka ni kita rasa ringan, troli tu rasa ringan. Maka macam mana kita nak tentukan kaedah yang terbaik? Kita guna kaedah tarikan. Tarikan troli. Bila tarikan kurang daya bawah yang dikenakan ke atas tanah lembut. Kurang daya bawah yang dikenakan di atas tanah lembut, maka senang untuk ditarik lah. Orang pelajar menarik kawannya berjisim 40 kg di atas sebuah troli pada hala laju malar. Berapakah daya geseran yang bertindak ke atas troli darakannya jika tegangan tali 400 Newton? Okey, so kita kat sini kita ada satu daya, kita ada 30 darjah. Maka gambar rajah jasad bebas kita tu di sini sudut dia 30 darjah. Lepas tu kawan dia ni berjisim 40 kg, maksudnya ada komponen berat lah. Ada komponen berat. Lepas tu ada, dia kata kat sini daya geseran ke kiri lah, R. Sebab dia tarik ke kanan, maka daya geseran ke R. Maka better kita leraikan daya kita ni. Komponen menegak Ty, komponen mengufuk Tx. Okey. So dekat sini dia bagi kata hala laju malar. Okey, maksudnya daya paduan lah. Yang berkaitan hala laju dengan pencitraan ni daya paduan. So daya paduan yang terlibat untuk R adalah komponen yang mengufuk sahaja. So jangan risau tentang Ty dengan W. Kita hanya tumpu kepada komponen mengufuk sahaja. Okey. So labelkan daya ni 400 Newton. Komponen mengufuk F net sama dengan MK. Kita kosong sebab hala laju malar kan. Pencitraan tadi bermaksud kadar perubahan hala laju. Kalau hala laju malar tiada perubahan kosong lah. So F net kita ni kosong. So F net daya paduan kita, yang kanan tolak kiri ataupun yang besar tolak yang kecil. Tx tolak R sama dengan kosong, R sama dengan Tx. So Tx ni kalau kita tengok dia bersebelahan dengan sudut 30 darjah, bersebelahan guna cos 30 darjah. So 400 cos 30 darjah untuk R. R sama dengan, kita akan dapat 346.41 Newton. Okey. Berapakah daya paduan yang selari dengan paksi X, paksi Y? Maksudnya mengufuk dengan menegak tadilah Fx, Fy kita. Tapi dia nak daya paduan. So apa yang kita boleh buat, kita leraikan satu per satu. So yang 200 ni dia akan naik ke atas. So kita label dululah, senang kan. Ni P1, ni P2 kan. Okay, so jadi P1X. Lepas tu yang ni, oh ada lagi satu ni, 150 ni. So kita kena labelkan juga lah 150 ni. 150 ni P3. Okay, so kita ada P1X. Ini P1Y. P1Y. P1X. P2 pula. P2X.
T2Y. T3 tak ada lah, memang dia arah X pun. So kita boleh buat T3X saja. So daya paduan selari dengan paksi X. Daya paduan yang selari dengan paksi X, kita buat summation Fx. So summation Fx T1X dia belah kanan tambah T3X dia duduk belah kanan juga, tolak dengan yang belah kiri T2X. Yang daya paduan summation untuk arah Y selari dengan paksi Y T1Y, lepas tu tolak T2Y, yang atas tolak yang bawah. Okay, kita ada dah dua formula, maka kita kena cari satu-satu. T1X dululah. T1X dia bersebelahan dengan 20 darjah. Bila bersebelahan dia cos. So 200 cos 20 darjah, maka T1X kita ni 187.94 meter. Okay, T2X dia bersebelahan juga. So bila bersebelahan guna cos. So 100 cos 30 darjah 86.6 meter. So ni T2X. Okay, so kita boleh masukkan dalam ni T1X kita 187.94 tambah 150 untuk T3X tolak 86.6 untuk T2X. So daya paduan kita 187.94 tambah 150 tolak 86.6, kita dapat 251.34 meter. Okay, Y pula kita buat T1Y. Y dekat sini kan, Y kalau kita lukis yang selari dia duduk sebelah sini, maka dia bertentangan. Bila bertentangan, opposite guna sin TY sin 20 darjah 200 sin 20 darjah, kita akan dapat 68.4 meter untuk T1Y. T2Y yang ni pun kalau kita lukis yang selari dia adalah bertentangan, maka T2Y ni bila bertentangan kita guna sin juga. T2Y sama dengan T2 sin 30 darjah. Okey, so T2 kita 100 sin 30 darjah. So T2Y kita 100 sin 30 darjah 50 meter. Okey, so summation FY kita T1Y kita 68.4 tolak 50. So kita akan dapat 18.4 meter. So yang FX ni dia sebelah sini, yang FY ni dia sebelah atas.